Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ni kita ada nak review satu casing daripada Montec, iaitu model Sky One Mini. So jom kita tengok macam mana rupa dia. Alright, so macam yang saya cakap tadi, kita nak buat review pasal casing Montec Sky One Mini. Okay, so inilah casing dia. So first yang saya tengok daripada casing ni, kalau kita tengok apa benda yang terlintas dekat saya. Okay, satu sebab casing ni dia kecil lah, small form factor lah, kita panggil SFF. So kalau korang tengok dia punya size, dia kecil, size dia lebih kurang dengan casing NR200P. Dan benda ni paling saya suka sebab harga dia murah gila. RM2299 je. 229. Alright, so first kita nak start kita punya review. Macam biasa kita akan start dengan luaran dia dulu. Okay, so kalau korang tengok casing ni, dekat belah luar dia, so dia ada pakai tempered glass. So antara benda ramai yang suka tempered glass ni sebab bila korang boleh nampak dia punya belah dalam. And then dia datang juga dengan USB 3.0 2.01, lepas tu dia ada audio jack lah. And then kalau korang perasan dekat sini kan, dia ada LED tau, dia ada keluar lampu RGB kat sini. Lepas tu bestnya juga dia punya luaran, kalau korang tengok keliling dia apa semua, dia tak ada skru. Dia orang panggil toolless. So dia tak ada skru, dia tak ada apa-apa. And then kenapa dia letak dekat depan ni USB ni, so biasanya orang yang pakai small form factor ni, dia suka letak casing dia dekat dengan rak. So kalau korang letak dekat dalam rak, contohlah kita buat macam ni, kita masukkan dia dalam rak, and then USB dia dekat depan, so korang boleh pakai. Kalau dia letak dekat atas, tak boleh cucuk lah. So letak kat depan, kita boleh pakai. Nak on pun senang je. Okay, so tadi dia dah cerita dah, dia ada tempered glass, dia ada USB. So macam mana dia punya ventilation pula, betul? So airflow dia elok ke tidak? So casing ni dia datang dengan 3 kipas. Satu, ada kipas kat bawah ni, dia bawa angin naik ke atas. And then dia ada satu kipas dekat belakang, dia bawa angin keluar. And then ada satu kipas dekat atas, dia bawa angin keluar. So sama. So walaupun dia kecil, tapi airflow dia memang cute. Okay, so korang mesti tanya kan, tadi saya cakap toolless tu macam mana? Dia tak ada skru, betul? So macam mana nak buka? Skru tak ada, takkan tarik tak boleh, tak boleh. So cara dia, macam mana nak buka? Yang bawah ni korang tolak. Tada, so bila dia tolak, dia boleh buka. Tada, so benda ni korang letak kat tepi. And then macam nak buka pula tepi ni? Tolak, tak boleh. So korang kena tarik ke atas. So dia tarik ke atas, korang boleh cabut dari tepi. And then tarik yang ni kat sebelah, korang boleh letak kat tepi. Tapi yang ini jaga-jaga dia tempered glass, tak ada warranty kalau pecah. So korang letak dia kat tepi. Okay, so kita tengok sikit kat dalam. Alright, so kita nak cerita sikit lah pasal dalam. So macam saya cakap tadi, dia ada 3 kipas. Satu dekat bawah, satu dekat belakang, satu dekat atas. So dalaman dia ni, mesti orang cakap kalau small form factor ni, mesti kena motherboard ITX. Betul? ITX punya motherboard mahal, kita tak cukup bajet. Jangan risau. Untuk casing Montec Sky One Mini ni, korang boleh masukkan motherboard MATX. So macam korang tahu lah, MATX dia akan lebih murah. And then untuk power supply, bajet untuk power supply SFX kan mahal. So korang takut lari bajet sikit, jangan risau. Power supply ATX pun boleh. Tapi power supply SFX pun boleh lah. Cuma kalau nak pakai SFX, korang kena pakai bracket ni. So bracket ni dah akan included sekali dekat dalam casing. Untuk korang installkan dia dekat sini. Okay, so untuk storage pula macam mana? Biasanya kalau casing kecil-kecil ni, nak masuk SSD pun susah, betul? Okay, so untuk casing ni, korang boleh letak maksimum boleh masuk SSD 2.5 inci punya, 2.5 punya size lah. So korang boleh letak kat bawah ni satu, and then korang boleh letak dekat belakang ni juga. So dekat sini juga.
Okay, ada yang kita cakap boleh masuk 3.5. Okay, tapi kita orang tak pasti sama dia betul-betul boleh masuk ngam ke tidak. Sebab kita tak pernah test lagi dengan 3.5. So kalau 2.5 korang memang boleh letak dekat sini. So 1, 2. Okay, and then satu lagi korang boleh letak dekat sini lah. Okay. Sini boleh masuk 3.5 tapi dia agak macam padat juga. So nanti kita akan tengok lah, kita akan tunjuk lebih close up macam mana kita letak hard disk dia. Alright. Okay, so biasanya ada PC, mesti ada GPU, betul? So graphic card size macam mana yang boleh masuk dekat dalam ni? Okay, so casing ni, so mostly ada certain casing ITX korang tak boleh masuk 3 kipas, betul? Okay, so casing ni korang boleh masuk 3 kipas yang besar tu lah. Okay, tapi dia ada certain syarat dia lah. Kalau korang nak masukkan yang 3 kipas, power supply, contoh kalau korang pakai ATX punya power supply, pastikan dia full modular. Kalau korang pakai 6 modular, dia macam agak sangkut sikit dengan kabel dia. So kalau dia full modular, korang boleh pakai penuh lah. Kalau korang pakai yang non modularnya, so space korang boleh pakai ni. So boleh masuk 2 kipas punya GPU je lah. So kalau 3 kipas, dia sangkut. So tak pasal lagi, kita tunjuk sikit macam mana GPU yang kita masukkan. So mesti complete, asal tiba-tiba ada 3 casing. Okay, so ini kita nak tunjuklah perbandingan. Okay, ni casing AX daripada Montec juga. So korang tengok, tinggi gila kan. Okay, so sebab ini casing ATX lah, dia punya size dia besar. And then yang korang nampak tengah, yang casing saya review tadi, Montec Skyward Mini. And then kanan dia sikit, tada, korang nampak casing daripada Cooler Master NR200P. So kalau nampak perbezaan dia tak banyak sangat. So kalau NR200 ni, dia memang fully kena pakai motherboard ITX, power supply SFX. Okay, so itulah dia punya jam. So jadi untuk posting, untuk nak pakai casing ni, dia agak mahal sikit. Okay, so untuk dapatkan sikit perbezaan dia yang tinggi sikit, lebih kurang dalam 2 tangan macam ni lah kan. Okay, so casing ni korang boleh masuk MBTI. So biasanya untuk nak buat bajet, memang sedap lah. Okay, so harga casing ni saya cakap tadi RM229. Okay, bukan yang 2299. So dia 229. Okey, kenapa yang ini murah? Ada sebab dia kenapa dia murah. Saya bagi tahu jap. Okey. So apa kekurangannya sebenarnya Montec Skyward Mini bandingkan dengan NR200? Okey, macam kalau orang nampak dekat NR200 ni, ada bracket ni, betul? So mostly casing yang ada bracket ni, dia akan boleh support AIO untuk liquid cooling korang. Radiator 240, so yang pakai 2 kipas lah. So yang ini dia boleh pakai, yang casing yang ini dia tak boleh. Sebab korang pun tak nampak dia punya bracket. So casing Montec Skyward Mini dia boleh support AIO 120 je. Itulah kekurangan dia sikit. Dan memang pilihan untuk AIO 120 ni pun, kalau korang tahu pun, dia tak banyak sangat pilihan yang menarik. So mostly dia akan datang dengan 240. So kalau tanya saya, kekurangan dia dekat situ sikit lah. So saya banyak AIO yang saya suka semua 240, tapi dia tak boleh nak masuk kat sini. Tapi kalau korang suka air cooler, casing ni the best. Okay, so tadi dah keburukan dia tak boleh nak masuk 240. So ada lagi lah keburukan dia yang tak berapa best sangat. Okay. Airflow dia, korang nak cakap, sebab gap bawah ni dia tak tinggi sangat tau. Kalau korang tengok, gap bawah ni dia tak tinggi kan. So untuk airflow dia nak tarik angin dari GPU, dia agak slow sikit. So kalau macam korang tengok AX tadi, dekat depan dia kan ada kosong sikit kan. So dia senang sikit nak tarik. Okay, so andai katalah kalau saya selitkan casing ni dekat dalam rak, so untuk nak dapatkan yang padat kan, so nak dapatkan airflow yang bawah ni susah sikit. Mungkin Montec boleh tinggikan dia sikit, ataupun kita boleh letak something lah dekat sini untuk nak biar dia tinggi. And then airflow dia mesti confirm tune je. Okay, sebab atas dia pun mesh, bawah dia mesh. So kat belakang kita boleh tarik angin keluar. Okay, so dah habis lah kita cerita pasal casing ni. So overall lah, kalau tanya saya, daripada yang saya tengok casing ni untuk Montec Skyward Mini ni, rating kalau saya bagi 9/10 lah. Kenapa 9/10? Sebab dia tak boleh masuk AIO 240 tu. Sebab macam saya memang pengguna 240. So bila 240 ni nak masuk tak boleh, dia macam tak berapa best. Okay, tapi untuk overall dia memang best. Casing ni sesuai untuk orang, contohlah untuk office.
korang selalu travel kan, kadang-kadang korang nak editing kan, so korang boleh pakaikan casing ni. Bajet dia untuk nak buat casing yang kecil ni, mesti orang tahu bajet dia besar sebab parts dia mahal. SFX ni power supply kita tahu harga minimum berapa, mungkin dalam 400. Untuk motherboard ITX pun paling kurang pun dalam 400. So harga dia akan buat dia naik bila dia memang fully pakai ITX punya size. Okay. Tapi bila Montek Sky One Mini dia dah keluar, kita boleh masukkan MATX punya motherboard, kita boleh masukkan ATX punya power supply. So dia seumpama kalau korang boleh buat casing macam pakai casing MTX yang biasa, yang tinggi macam ni, tapi korang boleh dapat yang kecil macam ni. So overall memang best. Dia still ada lampu, macam mesti orang nak ada lampu sikit-sikit lah dekat casing. Lepas tu dia pun letak USB kat belah depan, apa semua. So memang mudah lah untuk orang yang memang nak carikan casing yang kecil-kecil macam ni untuk nak travel. Okay, saya memang suggestkan lah, kalau korang punya bajet macam ni. Kalau korang punya bajet besar, why not pergi casing yang lagi besar. Betul, casing ITX yang lagi banyak. So kita ada Lianli Q58, kita ada Lianli Mini, macam-macam lah yang kita ada. So kalau korang nak, nanti next time kita akan buat review casing yang lain pula. Alright, Assalamualaikum, jumpa lagi.